نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT masih memberi peluang dan izinnya untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu untuk meneruskan bacaan kitab Al-Azkar. Terima kasih juga kepada Spark memberi peluang dan mohon maaf terpaksa buat kelas pukul 9 lebih ni kan, matahari pernah naik, mungkin ada yang belum bersarapan. Mungkin sambil-sambil boleh bersarapan, kalau yang boleh bersarapan sambil-sambil membaca kitab kan, mendengar pengajian itu pun tak ada masalah kot. Nanti perut kosong, masuk angin dan sebagainya pun mungkin ada masalah juga. So saya mohon maaf terpaksa buat kelas pukul 9 ni. Tapi saya rasa macam jemaah-jemaah Spark ni dia macam dah immune dah kot kan. Belajar. Saya harap Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita kekuatan dalam menghabiskan umur-umur yang kita ada, yang Allah bagi ni, untuk mendapat keberkatan kita hidup di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin. Hari ini saya tak ada kitab cetakan Al-Hidayah tu dekat rumah sebab saya buat kelas kat rumah hari ni. Saya tertinggal dekat pejabat, so saya minta maaf. Tapi seingat saya kita berhenti dekat hadis yang siapa boleh bantu saya boleh rujuk kepada apa? Last kali dia kata, Imam Nawawi kata dalam mukadimah dalam bab apa? Bab kita sebut bila kita mendengar azan dan orang iqamah. Dia baru habis mukadimah. Kita belum lagi masuk kepada hadis-hadis. Dia baru mukadimah oleh Imam Nawawi yang dihabiskan dengan katanya, dia kata selepas kita ikut apa yang imam kata, apa yang muazzin kata, kita pun selawat, kita pun baca doa, minta wasilah dan fadilah kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas itu kita baca doa apa yang kita boleh baca untuk memohon daripada Allah SWT memberikan kita kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Selepas itu baru dia masuk kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi sebelum tu saya nak sentuh sikit tentang ada dua soalan yang sebenarnya banyak soalan yang saya tak habis lagi nak jawab. Banyak hutang saya kepada para jemaah, saya minta maaf sangat. Cumanya yang minggu lepas tu ada dua soalan yang saya rasa saya boleh jawab terus, yang saya dicatatkan tentang qada solat masa jahil. Saya nak confirmkan balik dan saya nak kemaskan lagi, maksudnya pastikan lagi jawapan tu memang betul. Kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa qada solat semasa kita tinggal solat, qada solat yang kita tinggal solat tu dalam keadaan sengaja, dalam keadaan jahil, dalam keadaan kita berdosa, sesungguhnya ulama-ulama, majoriti ulama mengatakan, berpendapat bahawa tidak ada qada solat bagi orang-orang yang bagi solat-solat yang sebegitu, kecuali orang-orang itu perlu dan wajib memohon taubat nasuha. Memohon taubat nasuha. Itu sahaja yang didapati dalam majoriti pendapat ulama. Cumanya mungkin termasuk juga perkara yang kita rasa kita nak qada tu benda yang kita terlupa, tapi kita terlupa nak qada. Kita terlupa nak solat, terlepas solat kita terlupa nak qada. Yang tu tak apa, kita teruskan kita qada mengikut jumlah waktu dan jumlah solat yang kita ingat dan yakin insya-Allah. Itu satu. Yang kedua tentang qada solat secara berjamaah. Ada yang tanya saya tu qada solat secara berjamaah. Saya dah rujuk di sini, sememangnya sebenarnya tidak ada masalah untuk kita qada solat secara jamaah. Qada dia ada dua keadaan. Sama ada kita qada solat kita dengan jamaah, boleh faham? Sama ada kita qada solat kita dengan jemaah yang ada di masjid. Contohnya kita dah solat dah dengan jemaah yang
yang asal, yang awal tu, yang solat selepas iqamah oleh Bilal, kita dah habis solat, kemudian kita nampak ada lagi solat orang-orang lain datang, mungkin musafir, terlewat dan sebagainya, solat secara jemaah juga. Adakah kita boleh qada solat kita dengan jemaah? Itu satu keadaan. Boleh, tak ada masalah. Yang kedua, qada solat beramai-ramai secara berjemaah. Ini juga boleh, berdasarkan satu riwayat yang datang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Allah Akbar jamaah, diriwayatkan oleh para sahabat, dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, menceritakan, saya simplifykan sebab hadis ini panjang juga, para sahabat terlepas waktu solat, wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu falamma taqaraba al-fajr. Maksudnya Nabi dan para sahabat mungkin sebab letih, kan kadang-kadang kita letih, berperang, berjalan jauh dan sebagainya. Mereka ni, para sahabat dengan Nabi ni, terlepas waktu solat fajar, solat subuh tu terlambat, terlepas waktu subuh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dan menyelesaikan solat itu secara berjemaah, beramai-ramai. Jadi dua keadaan solat, sama ada kita qada solat dengan jemaah di surau masjid dan kita dah solat dah tadi. Yang kedua, solat qada secara berjemaah juga, secara berasingan. Maksudnya solat semua orang dalam jemaah itu qada solat beramai-ramai. Boleh juga. Boleh juga, tak ada masalah. Itu sebenarnya benda ni khilaf tetapi ada dalil. Mungkin ada pendapat ulama yang lain kata tidak tu, ada dalil yang lain, tetapi dibolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ini. Maka jawapannya boleh buat, diharuskan qada solat bersama jamaah ataupun secara berjemaah. Dua keadaan, dua condition itu dibolehkan, insya-Allah. Wallahu alam. Kalau solat seorang-seorang pun tidak ada masalah. Ada ulama kata solat seorang-seorang, solat qada solat secara berseorangan ini adalah keluar daripada khilaf. Sebab qada solat, sebab kita solat tertinggal, kita biasa tinggal solat seorang-seorang. Jadi itu yang asalnya. Jadi kalau kita solat, qada balik solat itu secara bersendirian, itu keluar daripada khilaf. Maka dibolehkan, diharuskan untuk kita qada solat sama ada bersendirian ataupun secara berjemaah. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya nak tanya yang saya yang tanya soalan tu kan. Jadi nak tanya tentang yang solat qada jemaah tu, yang Ustaz kata riwayat Muslim tu, dalam perang apa tu Ustaz? Yang dia tak bagi tahu kata perang mana, tapi nak bagi tahu kat sini dalam riwayat ni, dia bagi tahu, dia kata wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu falamma taqaraba al-fajr istanada Bilalan ila rahilatihi muwajahat al-fajr faqala. So dia tak bagi tahu dekat sini, saya tak jumpa dekat sini dia perang apa, tetapi ada sebut tentang rahilah. Rahilah ni maksudnya kenderaan tunggangan. Maksudnya mereka ni kelihatan semasa musafir. Mereka ni kelihatan semasa musafir. Tidak diberitahu secara detail sama ada musafir untuk kafilah untuk berdagang ke, ataupun kafilah berperang, pergi peperangan ke, ataupun saraya ke, intipan-intipan ke apa, tidak diberitahu secara detail lah dekat sini. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz menjawab soalan saya yang minggu lepas tu. Sama-sama, minta maaf juga. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Jadi kita teruskan insya-Allah dengan hadis awal minggu lepas kita baca, tengok sesi lepas kita tengok apa mukadimah Imam Nawawi kan. Biasanya mukadimah Imam Nawawi ni dia datangkan dengan dalil selepas itu. Jadi sekarang ni kita nak datangkan dengan dalil, kita nak baca dalil apa yang Imam Nawawi ambil daripada kitab-kitab hadis tentang apa yang dimukadimahkan pada bab yang kita nak baca sekarang ni. Imam Nawawi dia kata apa? Rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Kami meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu semua mendengar nida, jika kamu semua mendengar nida,
faqulu mithla ma yaqulul muadzin, mithla ma yaqulul muadzin, maka katakanlah seperti mana apa yang disebut dan dilaungkan oleh muazzin ataupun Bilal lah, dengan bahasa yang kita pakai sekarang. Sebenarnya Bilal tu nama orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, macam nak tanya muka surat berapa Ustaz? Allahu Akbar. Siapa boleh bantu saya muka surat berapa? Sebab saya tak ada kitab yang cetakan Hidayah tu. Saya pun baca muka surat 80. Terima kasih Mak Cha. Teruskan kita mendengar. Ya, sama-sama Mak Cha. Terima kasih Ustaz. Maaf dia mengganggu Ustaz. Tak apa, saya minta maaf. Okey. Jadi dia kata, Nabi kata kalau kamu semua mendengar nida, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Katakanlah seperti mana yang disebut oleh muadzin. Saya minta maaf, moderator, ada jemaah ada dengar bising ke? Ada orang mesti rumput dekat luar? Harap-harap tak dengar. Saya pun ada rasa ada macam gangguan bunyi juga. Tu nanti saya simak Ustaz. Okey. Teruskan. Okey. Okey je Ustaz. Terima kasih. Saya sebab dia orang mesti merumput pula hari ni. Tak apa. Harap-harap tidak mengganggu sangatlah. Harap-harap tidak mengganggu sangat. Okey. Okey je Ustaz, clear. Okey je, okey. So hadis yang tadi kita yang sesi lepas kita baca, dia bagi tahu kata kita baca, bila kita dengar azan, kita dengar seruan. Dalam hadis ini sirah ataupun frasa digunakan adalah seruan. Dia bukan azan, dia bukan iqamah. Boleh nampak Sebab saya mengajar dan berkongsi ilmu, sebenarnya kita bukan nak mengajar laju dan kita kita faham secara itu saja, tetapi saya harap kita ada belajar sedikit fiqhul hadis yang dipanggil ilmu hadis dirayatan. Dirayah, ilmu hadis ni ada dua, riwayah wa dirayah. Jadi kita belajar riwayah sikit, kita belajar dirayah sikit. Jadi adalah dua-dua benda yang kita dapat. Maka bila dalam hadis kita sebut nida, dia adalah seruan. Bila seruan, dia juga merujuk kepada azan dan iqamah. Nanti kita akan sentuh sikit tentang ada jemaah ada yang tanya sebelum ni. Mungkin ada yang PM saya tanya. Dalam hadis dia kata, idza sami'tumun nida, bila kamu semua mendengar nida iaitu seruan, maka katakanlah seperti mana muazzin ataupun Bilal itu berkata. Okey. Jadi ada soalan yang mengatakan nanti kita akan habis bab-bab ni, dia tak sebut dah tentang ada tak bacaan selepas iqamah. Sedangkan amalan kita sebenarnya kita baca. Sebenarnya amalan kita baca doa al-wasilah, dipanggil doa al-wasilah. Yang kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu dipanggil doa al-wasilah, sebab ada kita minta wasilah kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada amalan kita sebenarnya memang kita baca doa al-wasilah itu selepas daripada iqamah. Selepas daripada iqamah. Tetapi dari segi konteks nas ataupun dalil yang nyata betul-betul tidak ada doa khusus seperti doa khusus selepas azan. Tidak ada doa khusus selepas iqamah seperti mana adanya doa khusus yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus selepas azan. Maka siapa yang tidak membaca doa wasilah selepas iqamah, dengar siapa yang tidak membaca doa wasilah selepas iqamah, maka kita tidak boleh salahkan dia. Tidak boleh kata dia kurang warak ke, dia tu kurang ilmu ke apa ke, tidak. Contohnya sebab kita dah biasa kita dah biasa dah bila orang iqamah kita pun Allahumma rabb hadhihi kan. Kita dah baca, dah duduk dalam saf ni kita duduk baca benda tu. Tapi kalau ada orang sebelah kita, dia tak angkat tangan dan dia tak baca pun doa wasilah itu, maka dia sentiasa bersedia. Sebab iqamah ini dah hampir kepada solat. Pasang niat, betul-betul niat, fokus diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pasang niat betul-betul, tetapkan niat, kukuhkan niat kita, berdiri betul-betul, tegak-tegak betul-betul, tengok, cek apa yang saf sama ke tak dan sebagainya. Maka itu yang dibuat sambil-sambil dia beristighfar. Mungkin masa tu tidak ada doa khusus, mungkin masa tu dia beristighfar, dia berzikir dan sebagainya, dan fokus untuk tunggu imam angkat takbir.
Maka kalau kita nampak ada orang yang macam tu tidak angkat tangan dan tidak baca doa wasilah, itu jangan salahkan kita belajar, kita makin open minded, kita makin terbuka, makin murni pengamalan agama kita di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tapi bagi orang yang baca doa wasilah selepas iqamah, maka itu pun tidak jadi masalah, sebab kebanyakan ulama mutaakhirin ataupun kita panggil ulama contemporary mengharuskan membaca doa wasilah seperti doa selepas azan itu selepas iqamah. Boleh juga. Sebab di kalangan ulama mutaqaddimin, ulama yang dulu-dulu, dia ada khilaf kat situ, tapi sebahagian ulama kata tak ada. Maka fokus saja kepada solat. Okey. Tapi ulama mutaakhirin dia kata dibolehkan. Maka kedua-duanya pengamalan ini tidak ada masalah, insya-Allah. Kedua-dua masalah ini, kedua-dua amalan ini tidak ada masalah, insya-Allah. Ini di antara hujah yang mengatakan boleh itu adalah disebabkan nida. Kalau kita tengok dalam frasa ini, nida ini seruan. Bila kita kata seruan, ulama berpendapat bahawa azan dan iqamah kedua-duanya termasuk dalam konotasi seruan. Maka itulah di antara hujah kita bila belajar, kita biar ada sedikit orang kata apa, kemahiran yang ulama ada tu kita ada sikit. Bila kita bercakap, bila kita berpandukan kepada dalil, kita tahu sikit hujah apa yang ulama gunakan berdasarkan dalil-dalil tertentu untuk mengeluarkan hukum dan pendapat mereka. Okey. Jadi itu selesai bab itu, dan kita selesai dah hadis dan riwayat yang pertama. Dan riwayat yang kedua, riwayat yang seterusnya, apa Imam Nawawi sebut? Imam Nawawi sebut, dia kata wa an Abdillah bin Amr. Betul lah? Wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran thumma sallallahu liyal wasilah فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم في صحيحه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Tengok dekat sini. Daripada kami meriwayat, maksudnya Imam Nawawi meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, idza sami'tumul muadzin, bila kamu mendengar muazzin, maksudnya melaungkan azan, faqulu mithla ma yaqul, katakanlah, jawablah seperti mana apa yang disebut oleh muazzin. Kemudian dia kata apa? Nabi kata sallu alayya, kemudian selawatlah ke atas aku. Fa innahu man salla alayya salatan, sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atas aku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat, maksudnya Allah akan menurunkan rahmat dan kelebihan dan keberkatan ke atasnya sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali. Maksudnya bukan kata 10 kali, maksudnya sebanyak 10. Maksudnya siapa yang salat ke atas Nabi, berselawat ke atas Nabi sekali, Allah akan berselawat ke atas manusia 10. 10. Kalau kita kata 10 kali. Maksudnya sekarang kat sini Allah bagi kat kita 10, kita bagi kat Nabi, kita doa ke Nabi sekali, Allah bagi kat kita 10. Itu ganjaran yang besar kepada orang yang berselawat. Maka banyakkan kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata apa? Thumma sallallahu liyal wasilah. Mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk aku. Nabi suruh minta untuk kita doa kepada Allah Taala untuk dia. Makanya kita kalau kita pergi dekat orang, kita kata tolonglah doa dekat aku, boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita doakan kat dia. Jangan pula kata kat dia, awak sendirilah doa kita dengan Tuhan ni tidak ada. Memanglah kita dengan Tuhan tak ada hijab, tetapi kalau orang minta tolong kita doalah meraihkan. Dan Nabi pun
bukan dia merayu, tetapi dia mengajar kita supaya kita sentiasa bersama-sama dengan umat Islam yang lain, saudara mara kita yang se-Islam ini, kita saling mendoakan sama sendiri, dan kita mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW, ada ganjaran yang besar di situ. Maka Nabi kata, kemudian selepas selawat, kemudian selalu mintalah daripada Allah SWT untuk aku al-wasilah, maksudnya kelebihan dan keberkatan dan rahmat. Fa innaha manzilatun fil jannati, sesungguhnya itu adalah satu tempat di dalam syurga, di dalam syurga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, dia tidak layak kecuali bagi manusia, hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Yang ni part ni saya nak minta jemaah siapa-siapa baca sikit dia punya terjemahan macam mana? Boleh baca tak terjemahan dia? Boleh tolong baca tak? Selepas siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Selepas itu, boleh tak siapa-siapa baca? Saya cuba Ustaz. Okey, boleh. Saya nak tahu apa terjemahan dia sebab saya tak ada buku terjemahan kan dekat tangan. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah satu kedudukan di syurga yang tidak patut diperolehi kecuali hanya untuk seorang daripada hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Siapa yang memohon wasilah untukku, maka berhak mendapat syafaat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Maksud dia dekat sini, dia kata sesungguhnya ada satu tempat dekat syurga. Ada satu tempat, maksudnya orang-orang yang berselawat, orang-orang yang melakukan selawat selepas azan, orang-orang yang berdoa meminta wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, bagi dia itu ada satu tempat. Ada satu tempat dekat syurga yang tidak layak kecuali bagi orang-orang hamba daripada hamba-hamba Allah Taala yang buat benda ni. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku pun berharap aku ada, Nabi sendiri berharap ada tempat yang sebegitu. Bayangkan Nabi ni dah confirm masuk syurga, tapi dia masih berharap. Kita sentiasa kena berharap apa sahaja kebaikan dan nikmat dan rahmat yang Allah akan bagi kepada kita dalam syurga nanti. Okey. Faman sa'ala liyal wasilah, siapa yang minta bagiku wasilah, halat lahu syafa'ah, dia akan mendapatkan syafaat daripadaku di hari kiamat nanti insya-Allah. Rawahu Muslim fi sahihihi. Maka ini dalil untuk kita berselawat, ini dalil untuk kita membaca doa wasilah selepas azan. Okey? Dan di situ terdapat fadilat-fadilat dan kelebihan bagi orang-orang yang mengamalkan perkara ini selepas mendengar azan insya-Allah. Okey? وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه Muslim. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata al-muazzin, maksudnya kalaulah dia dengar orang yang berazan, Bilal muazzin melaungkan azan dan muazzin itu berkata, menyebut Allahu Akbar, dan sebab salah seorang daripada kamu menyebut balik Allahu Akbar, kemudian muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, dan dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah, kemudian muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, saya dah sebut sekali, kadang ada orang tanya kenapa kadang-kadang kita dengar Muhammad dan Rasulullah, kenapa kadang-kadang kita dengar Muhammadun Rasulullah. Kalau Muhammadan mesti ada anna, maksudnya kalau kita kata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita tak boleh kata asyhadu anna Muhammadun Rasulullah.
Tapi ada orang kata Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah dia adalah mula dengan Muhammadur Rasulullah saja, tidak ada an di depan Muhammad. Boleh clear yang tu. Jadi ada orang confuse lagi sebenarnya, ada yang tanya, maka itu perbezaan dia. Maksudnya Muhammadur Rasulullah. Kalau kita yang kadang kita duk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kadang kita duk ngatikan anak dengan contohnya kan. Jadi kat situ kita tak boleh dia kata asyhadu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tak boleh, salah. Muhammadur Rasulullah betul. Okey. Dan dia pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Bilal kata hayya 'ala salah, dia kata la haula wala quwata illa billah. Kemudian Bilal kata hayya 'alal falah, kemudian dia jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian Bilal kata Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Bilal kata la ilaha illallah, dia pun kata la ilaha illallah. Maka dia kata setiap benda yang Bilal kata kecuali hayya 'alah itu daripada hati dia, daripada lubuk hati dia, daripada keikhlasan hati dia, tidak ada paksaan. Dia faham apa yang dia kata, dia faham itu ikut sunnah Nabi, dia faham itu yang Allah suruh, datang dari keimanan dan datang daripada jantung hati dia. Nabi kata dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga, dia akan masuk syurga. Boleh faham? Ini fadilat, ini jaminan daripada Nabi Muhammad SAW bagi sesiapa yang mengamalkan perkara-perkara ini. Tetapi seperti biasa saya mengingatkan, kalau ada hadis-hadis yang sebegini, sebegini, maksudnya ujung sekali Nabi kata dakhalal jannah, maknanya masuk syurga. Maknanya apa? Maknanya kita kena faham konteks hadis ini secara holistik. Dia bukanlah orang yang tak semayang pun amal benda ni masuk syurga. Yang tak bayar zakat pun amal benda ni masuk syurga. Tidak. Makna masuk syurga itu adalah selepas selesai permasalahan tentang dosa-dosa besar. Selesai dia bertaubat daripada segala dosa-dosa besar, ataupun dah selesai Allah ampunkan dia daripada segala dosa-dosa besar, ataupun kalau tidak diampunkan dia itu dibalas di dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, dan kemudian dia masuk syurga dengan kelebihan-kelebihan yang dia amalkan dari segi dia dengar apa yang muazzin sebut dan dia jawab seperti mana muazzin sebut itu di dalam kehidupan dia, insya-Allah. Okey ya. Ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan, kita teruskan. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sa'id bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang berkata bila mana dia mendengar muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu. Okey, siapa yang sebut bila muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah, bila muazzin sedang berazan, hadis ini umum, bila kata hina yasma'ul muazzin, bila mana dia mendengar muazzin melakukan azan dan dia pun sebut dan baca doa ini dan zikir ini, tidak ada masalah, sebab ada dalilnya. Apa yang Nabi kata? Ghufira lahu dhanbuhu, diampunkan baginya dosanya. Maksudnya dosa kecil, saya selalu ulang, maksudnya dosa kecil. Dalam riwayat yang lain, man qala hina yasma'ul muazzin wa ana ashhad, siapa yang dengar muazzin menyebut asyhadu an la ilaha illallah dan dia sebut wa ana ashhad, maksudnya wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa ana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, maksudnya ghufira lahu dhanbuhu, diampunkan juga baginya dosanya. Maka inilah dalil terhadap muqaddimah Imam Nawawi pada awal bab ini hari itu. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami meriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana idza sami'al mu'adhdhina yatashahhad qala wa ana. Apa dia Aisyah kata? Daripada Aisyah, kami meriwayatkan daripada dalam Sunan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih, daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih, sanad yang kuat. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar muazzin yatashahhad, bila dia dengar muazzin yatashahhad maksudnya menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila muazzin sebut empat benda ni, Nabi kata apa? Aisyah kata Nabi kata wa ana wa ana. Wa ana wa ana tu maksudnya wa ana asyhad an la ilaha illallah, wa ana asyhad an la ilaha illallah, wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia mendengar Bilal ataupun muazzin yatashahhad, menyebut kalimah syahadatain itu. Itu apa yang datang daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayat ini juga sahih. Riwayat ini juga sahih berdasarkan apa yang ditasihkan oleh pentasih dan pentakhrij, dikeluarkan Abi Daud, Ibn Hibban contohnya kan. Hadis ini kategorinya hasan. Ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Yang pentingnya ia tidak dhaif dan kita boleh amalkan insya-Allah. Selepas itu wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه. Daripada Jabir radhiyallahu bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang mendengar, yang menyebut ketika dia mendengar azan, dia mendengar nida, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, maka dia akan dapat, baginya akan ada syafaat daripadaku pada hari kiamat. Maksudnya ia berkaitan dengan syafaat. Kita sebenarnya hari kiamat kita perlukan kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari Nabi untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan pertolongan, sebab keadaan pada hari kiamat di padang mahsyar itu terlalu teruk, terlalu perik, terlalu gambaran yang tidak dapat nak digambarkan. Memang ada keadaan-keadaan digambarkan tentang hari kiamat dalam Quran, di dalam hadis, tetapi adakah kita dapat merasai betul-betul? Sedangkan kita kena api sikit pun kita dah tak tahan, panas sikit pun kita dah buka aircon dan sebagainya. Maka diharapkan Allah bagi kita kekuatan dan keinsafan untuk kita terus mendekatkan diri dengan Allah SWT, meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak baik insya-Allah. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-muadhdhina yaqul hayya 'alal falah qala Allahumma ij'alna muflihin. Daripada kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kana, Muawiyah bagi tahu apa yang Nabi buat. Muawiyah kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bila dia mendengar muazzin mengatakan hayya 'alal falah, bila dia dengar muazzin kata hayya 'alal falah, Nabi akan sebut Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami ini orang-orang yang berjaya. Jadikanlah kami ini orang-orang yang berjaya. Hadis ini sebenarnya walaupun dalam teks asal tak, dalam kitab tuan-tuan dan puan-puan tak ada, tetapi saya berpandukan kepada kitab Lawami al-Anwar oleh Muhyiddin Mastu dan juga kitab Futuhat oleh Fathul Anwar oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Futuhat al-Rabbaniyah
oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan Futuhat oleh imam lain. Ini Nata'ijul Afkar fi takhrij ahadits al-adhkar oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka kita dapati hadis ini adalah standard dia ataupun kategori dia dhaif yang kuat, lemah yang sangat dikeluarkan oleh Ibn Sunni. Dekat dalam sanad itu ada Abdullah bin Waqid yang juga dhaif. Ada juga Nasr bin Tarif, dia ini ditinggalkan riwayatnya oleh para ulama hadis, seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nata'ijul Afkar. Maka kalau kita dengar orang kata bila kita dengar muazzin atau bila sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tak bolehlah sebut Allahumma ja'alna muflihin ini sebab hadis ini tidak kuat. Maka kita terus sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim seperti mana yang terdapat di dalam hadis sahih. Tengok kalau tanya secara peribadi, kita tinggalkanlah bacaan ini disebabkan yang pertama riwayatnya sendiri adalah dhaif. Yang kedua, ia bertentangan dengan riwayat yang sahih yang kita dah baca sebelum ini. Boleh Boleh faham? InsyaAllah. Ada soalan ke? Sekejap saya tengok kalau ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan kita terus lagi. InsyaAllah. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kat chat tu Ustaz tak perasan. Allah saya tinggal. Sorry, minta maaf. Azan yang selalu berkumandang pada waktunya. Dan azan rakaman bila kita buka Facebook, kita dengar azan rakaman daripada Mekah semua tu, adakah perlu kita menjawab ni Ustaz? Sama je, boleh je menjawab juga. Dia macam ni, hukum menjawab azan tu sendiri adalah sunat. Maka siapa yang menjawab azan itu kejap, saya check terus boleh tak? Saya check terus jawab. Sebab itu dah check dah. Jawabul azan minit kecil. Kalau setengah pendapat dia kata tak perlu pun tak apa sebab dia kata itu bukan azan yang ini dalam konteks dirakam, konteks rakaman. Kalau dalam konteks rakaman dia kata tak payah pun tak apa. Jawabul azan kalau daripada musajjil maksudnya rakaman, dari segi rakaman. Contohnya kita dengar orang rakam dalam radio, contohnya kan rakaman dalam radio, maksudnya azan itu bukan azan yang sebenar pada waktu dia, maka ulama kata yang tu tak perlu jawab pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau azan yang kalau tengok kat sini dia kata tak perlu jawab pun tak apa. Azan tu betul pada waktunya seperti yang TV. Ya, itu sebab saya kata kita boleh jawab dan kita boleh tak jawab. Sebab ulama' ada khilaf kat sini sebab itu bukan waktu yang kita ada pada waktu tu. Kat sini pun masyru' laka an tu'adzin fi baitik. Okey, kejap. Kalau ikut kat sini tak perlu jawab pun tak apa, tapi kalau jawab tidak ada masalah. InsyaAllah. Dapat keberkatan, dapat pahala insyaAllah. Sebab di dalam jawapan azan itu kita ada mengingati Allah SWT dan berzikir kepada Allah SWT. Tetapi kalau tengok dari segi anjurannya, tidaklah menjadi satu satu suruhan seperti mana kita mendengar azan yang sebenar-benar pada waktu dan saat yang kita ada pada ketika itu. Dia ada dua konteks. Kalau nak tengok betul, sebab kita dulu mungkin tidak ada isu radio dan TV yang menyiarkan laungan azan di tempat-tempat lain. Soalan ini sama juga dengan soalan yang kita duduk dekat satu perkampungan,
Kita duduk satu perkampungan yang sebenarnya di keliling kita tu ada masjid, ada surau yang berdekatan yang kadang-kadang kita dah boleh dengar semua benda, dan laungan-laungan azan mereka ini kadang-kadang berbeza-beza sikit waktunya, beza 1 minit, beza setengah minit, yang ni dah nak habis, yang ni mula balik. Maka pilihlah salah satu untuk kita menjawab. Sebab kalau boleh terus menjawab, teruslah jawab, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak pilih salah satu azan untuk kita jawab dan kita stop yang lain, tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah juga, sebab tidak ada benda yang perkara yang menyusahkan. Tapi kalau perkara itu tidak mengganggu kita, tidak menyusahkan kita, kita teruslah jawab sebagaimana yang sepatutnya kita jawab. InsyaAllah. Boleh faham ke yang tu, ke ada yang keliru lagi? Faham Ustaz, terima kasih. Kalau rakaman, yang tadi kan soalan dia adalah rakaman. Kalau rakaman, maksudnya suara itu sebab ulama jawab dari segi rakaman, sebab di dalam azan, di dalam TV dan radio biasanya rakaman. Dia berbeza dengan TV dan radio yang live, satellite TV. Satellite TV contohnya kita buka channel Nida ke Iqra ke yang Mekah ke, siapa-siapa yang ada channel itu, dia biasa dia akan azan dekat Mekah, azan dekat Madinah dan sebagainya. Maka boleh, tak ada masalah, sebab itu azan yang hakiki. Maksudnya orang tengah azan sungguh. Walaupun waktu itu tidak sama dengan waktu kita, tetapi berbeza dengan azan di dalam TV dan radio yang kita duk dengar itu, yang mana itu bukan azan yang dilakukan oleh muazzin secara hakiki. Itu yang dijawab dalam salah satu website fatwa. Yang pertama kita kena faham, perkara ini adalah sunat. Perkara ini pertama sekali adalah perkara yang sunat muakkad, sunat yang dituntut sangat-sangat. Yang kedua, perkara ini ada khilaf tentang kita nak jawab azan dalam konteks rakaman ataupun dalam konteks azan-azan yang datang dalam keadaan yang bertindih-tindih, bertindan-tindan, dan juga azan-azan yang datang dalam TV, sama ada dia secara langsung ataupun juga rakaman. Maka kita pilihlah mana-mana salah satu untuk kita jawab secara tenang, sebab dia berkaitan dengan zikir, dia berkaitan dengan doa. Kita jawab mana-mana yang kita boleh tenangkan diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Okay, soalan daripada Salbiah ada ke? Saya nak nampak kat tengah kat sini. Puan Salbiah, ada soalan? Kalau boleh tanya. Silakan. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ni nak minta pandangan lah, sebab benda ni dah lama berlalu. Saya ada buat. Tapi kalau salah saya bertaubat lah. Laungan azan tu untuk menyerukan untuk kita menunaikan solat. Okey, jadi perkara yang kedua, ada juga yang kita buat bila kita nak bertolak ke tanah suci pun kita laungkan azan juga kan. Okey, jadi dulu saya mengajar. Jadi di sekolah saya tu, saya tak tahu sekarang masih diamal ke tidak. Bila kita nak masuk ke Dewan Peperiksaan pun, kita buat perhimpunan, selepas ucapan doa dan sebagainya, kita akan laungkan azan juga. Jadi tanpa merujuk mana-mana pihak, saya pun ada buat lah. Setiap kali saya nak mulakan kelas, saya akan minta murid lah dalam kelas saya tu bergila-gila. Contoh hari ni orang lain yang akan datang, orang lain pula lah kan. Yang saya nampak murid lelaki tu dia berani, dia tampil untuk azan. Tetapi saya tak tahu yang saya buat tu betul ke salah. Tapi kebaikan yang lain tu saya boleh kontrol kelas lebih baik lah. Walaupun dalam tu ada murid bukan Islam kan. Jadi kalau salah, saya terima je lah pandangan Ustaz. Okay Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam, setakat ni kita tak adalah jumpa persyariatan azan itu di tempat-tempat lain kecuali kita untuk solat. Yang pertama. Yang keduanya, ada ulama' beristihad disebabkan syaitan lari. Kalau dengan azan itu kan, maka mereka gunakan untuk masa rawatan alternatif ataupun membantu orang-orang yang kerasukan ataupun diganggu oleh syaitan dan sebagainya untuk kesembuhan. Itu juga ada. Cuma nak tanya ataupun boleh kita sendiri faham bahawa sebenarnya bila mana benda tu tidak disyariatkan dalam bentuk yang khusus, dan saya tengok puan pun buat dalam banyak keadaan, dan kalaulah dibuat perkara itu untuk tujuan melatih para pelajar lelaki untuk
sentiasa dengan azan, mereka ada keyakinan yang tinggi dan melaungkan syiar Islam itu dengan lebih baik, maksudnya dalam konteks mengajar, dan mengelak daripada fitnah lah. Tapi kalau bila sentiasa azan dengan suara yang kuat tu, orang rumah-rumah di sekeliling sekolah tu confused. Pasal azan yang tu perlu diberhentikan lah. Ataupun azan itu kalau bentuknya dalam konteks nak mengajar budak-budak, lelaki azan, buat secara perlahan sedikit itu tidak ada masalah pada saya kalau benda tu untuk mengajar. Tapi kena bagi tahu pelajar lah, sebenarnya kita nak latih para pelajar kita supaya semua orang berani, semua orang dapat melaungkan azan dengan baik. Itu di antara perkara yang kita nak ajar. Contohnya kalau macam tu insya-Allah tidak ada masalah. Tetapi pelajar-pelajar perlu diberitahu. Itu sebab setiap benda yang kita nak buat, kita kalau boleh kita ada caption sikit bahawa perkara ini apa, kita buat sebab apa, dan semua orang faham dan dia buat. Okey, tak apa. Tapi kalau perkara itu dibuat dalam arti kata macam orang akan rasa benda ni ke yang Nabi buat, maka yang tu memang tidak ada lah. Benda tu tidak ada, dan kalau boleh kita elakkan. Ataupun kita boleh buat dalam senggang keadaan yang kadang-kadang dia bukan sentiasa jadi rutin. Boleh juga. Dan alhamdulillah kalau orang yang belum lagi Muslim itu tidak ada masalah, sebab dulu-dulu zaman saya dulu orang yang belum Islam pun sebenarnya dia jawab soalan tajwid lebih baik daripada orang Melayu pun sebenarnya. India contohnya kan, China contohnya, tak ada masalah, dia orang tidak ada masalah. Tetapi kalau ada isu dari kalangan mereka disebabkan itu, mungkin kita perlu berhati-hati dalam perkara ini. Semoga perkara-perkara yang dibuat itu di atas dasar taklim, di atas dasar pendidik, dan semoga Allah merahmati dan mengampunkan kita lah, insya-Allah. Jadi kalau rasa macam benda tu ada konteks lain kita boleh melakukan taklim, mungkin kita boleh ubah. Dan kalau perkara itu dibuat di atas dasar taklim dan diberitahu kepada para pelajar, tidak ada masalah lah kalau tidak ada isu dari segi yang lain lah. Tapi dari segi dalil, memang kita kena faham setakat yang kita ada ni kita tak jumpa lagi lah. Wallahualam. Puan Solihah, kalau azan di TV kita kena tunggu habiskan azan baru solat atau boleh? Dia sebenarnya kalau adabnya kalau kita tengok dari segi adab, dari segi nas, kita tunggulah habis dulu azan baru kita solat. Tetapi contoh bagi orang yang sakit, secara asal, hukum asal adalah kita jawab dulu azan, betul tak? Kalau tengok hadis-hadis yang datang, keadaan dia, konteks dia adalah tunggu, jawab dulu setiap apa yang muazzin bagi tahu, selawat ke atas Nabi, baca doa wasilah, kemudian doalah kebaikan dunia dan akhirat kepada kita, untuk kita dan untuk orang lain juga. Itu kronologi ataupun itu susun atur bila kita dengar azan. Dekat TV ke, dekat mana-mana ke lah. Tetapi itu caranya, dan perkara itu adalah sunat yang dituntut dan banyak fadilat dia. Tetapi bagi orang yang contohnya sakit dan dia kena semayang cepat, kan kita dah bincang tentang orang yang sakit kan, dia semayang lewatkan waktu, contohnya waktu pertama dengan waktu kedua tu dia kena semayang awal sikit, maka dia boleh semayang teruslah bila masuk waktu, tak perlu tunggu habis azan, sebab dia ada constraint, dia ada kekangan, dia ada perkara yang dia perlu jaga, dan dia ada darurat dan mudarat yang dia kena hadapi, dan dia ada kesempitan dan ujian yang Allah bagi kepada dia, maka insya-Allah tidak ada masalah, sebab syarat sah solat adalah masuk waktu. Okey. Sama juga macam orang contohnya dia kena semayang cepat sebab dia tak boleh tinggal mesin lama. Dia kena semayang cepat sebab anak dia menangis ni. Anak dia baru je buang air, dia dah ada air semayang contohnya kan. Dia pun takut air semayang dia. Sebenarnya kalau dalam keadaan macam tu, boleh je pergi selesaikan perkara yang mungkin melibatkan kekotoran yang terhasil daripada kita melewatkan benda tu. Tetapi bagi mak-mak, ibu-ibu dan ayah-ayah yang biasa uruskan anak-anak, sebenarnya dia tahu kalau anak buang air dalam pampers sebagainya, sebenarnya dia boleh hold dulu dan dia boleh semayang dengan tenang, insya-Allah. Cuma je mungkin dia ada alasan untuk cepatkan solat sebelum habis azan, sebab dia nak selesaikan perkara-perkara lain, itu mungkin tidak ada masalah sebab hukumnya pun adalah sunat. Tetapi hukum asal, dasar asalnya adalah tunggu sehingga habis, doa dulu, baru kita solat, insya-Allah. Ustaz, azan subuh masa solat khairun, jawapan sebaiknya apa Ustaz? Saya pernah dengar jawapan sama dengan as-salatu khairun minan naum, jawapan. Ya, betul, kita dah tengok dah yang sebelum ni. Yang sebelum ni,
kita jawab seperti mana disebut oleh yang disebut oleh muazzin. Sebab dalil yang kuatnya adalah apa yang disebutkan oleh muazzin. Sadaqta wa barata tu ada tetapi tidak kuat. Betul ke siapa yang jemaah yang ikut saya yang sesi-sesi yang lepas? Ingat kan kita dah baca dah benda tu kan? Ingat tak? Murajaah sikit. Okey. Kalau ikut dalilnya memang sebut apa yang muazzin sebut. Apa yang muazzin sebut. Ya, biasanya Ustaz ada jemaah yang terlupa, jadi kita pun aspek ada buat rakaman sebenarnya. Buat rakaman dan kita ada share di YouTube channel, di Telegram, di WhatsApp group. Kita dah ada share semua tu. Jadi mohon jemaah semak balik. Ustaz memang ada terangkan pada minggu lepas. Ya, ada, maksudnya tak apa, saya jawab sekali lagi, maksudnya kita jawab seperti mana muazzin bagi tahu. Dan jawapan sadaqta wa barata tu ada isu sikit lah tentang riwayat dia, maka kita jawab macam mana imam muazzin sebut di dalam azan dan di dalam azan dia, insya-Allah Puan Afrida Nasution. Okey, boleh insya-Allah. Paling awal kita solat, Ustaz, paling awal kita solat apa tu? Saya tak faham. Saya minta maaf. Madam yang Arabi. Paling awal kita solat waktu bila? Sebab nak kena keluar cepat. Kalau kita sorry, saya baru dapat baca balik salah tu. Maksud dia paling awal kita boleh solat adalah masa waktu kita boleh solat. Kalau kita ada kekangan dan urusan yang penting. Kalau kita ada urusan yang penting, syarat sah solat adalah masuk waktu. Maksudnya bila masuk waktu, walaupun tak azan kita boleh solat. Tapi kalau masuk waktu, lepas tu kita nak solat, bagi orang lelaki lah. Bagi orang perempuan tidak ada syariat untuk azan. Maksudnya bagi orang perempuan, masuk je waktu dia boleh solat, tak ada masalah. Sebab orang perempuan ni kalau dekat rumah, kadang kalau main dengan anak-anak kecil ni, memang kalau dia tak sempat, memang dia payah lah. Maka dia boleh solat awal. Cumanya, bolehlah balik jawab azan. Tak sempat lah nak baca doa. Tak sempat nak baca doa lepas azan tu lah. Ya. Cumanya, okey. Boleh je kita sebenarnya terlepas lah ke fadilat dan kelebihan tu. Tetapi biasanya kita kena tengok kalau kita betul-betul perlu untuk solat cepat sebab kita ada tanggungjawab yang besar. Sebenarnya membuat tanggungjawab tu, menjalankan tanggungjawab itu juga amanah, melakukan amanah juga ada pahala dia, insya-Allah. Cumanya kita mungkin tidak direzekikan pahala orang yang menjawab azan. Itu sahajalah. Tapi itu sahaja pun banyaklah beza dia tu. Tapi masing-masing Allah bagi kelebihan dan rezeki lah. Cuma itu sebab kita tengok keadaan. Kalau kita boleh susun dan atur tu sebab seorang Muslim, biasanya kita kenalah atur waktu solat kita dan sebagainya supaya kita sempat nak jawab azan, kita sempat nak jawab dan doa, kita sempat selawat dan sebagainya. Okay? Tapi kalau soalannya paling awal kita boleh solat, memang masuk je waktu sebelum azan pun kita dah boleh solat dah. Solat itu adalah sah. Solat itu adalah sah, tidak ada masalah. Tapi kalau boleh kita tunggu azan dan jawab, dan kita akan dapat macam-macam fadilat yang Allah bagi dekat kita berdasarkan hadis dan sunnah yang sahih datang daripada Nabi Muhammad SAW. Boleh Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, kerap kali orang akan azan bila menerima musibah seperti banjir atau kebakaran, perlu kita menjawab. Okey. Sebenarnya jawab azan biasa dulu-dulu pun kan. Kalau kita contohnya orang tua-tua dulu-dulu bila musibah, bila guruh kuat, bila hujan ribut petir yang kuat-kuat, angin yang kuat ni, kadang orang suruh azan. Sebenarnya azan tu dalam konteks untuk menghalau ataupun mengganggu, orang kata apa, ada yang mengatakan bahawa yang datang tu sekali dengan syaitan dan jin dan sebagainya, mereka beranggapan bahawa untuk mereka dihindarkan daripada gangguan jin dan syaitan lah. Menghindarkan daripada gangguan jin dan syaitan. Tapi dalam konteks banjir dan sebagainya, ada yang mengatakan bahawa melaungkan azan itu untuk, orang kata apa, untuk membesarkan Allah SWT. Kita ni lemah, kita nak mendekatkan diri dengan Allah SWT. Wallahualam. Tetapi dari segi apa, setakat ni saya tak jumpa lagi lah, wallahualam, saya tak jumpa lagi masyru'iyah atau pensyariatan azan pada tempat-tempat yang sebegitu. Nanti kalau saya jumpa, saya akan cuba share, insyaAllah saya akan cuba share apa yang saya boleh
bantu untuk memahami konteks keadaan ini, insya-Allah. Tapi setakat ini tidak ada. Tapi kita tak adalah nak kata benda tu tak boleh. Tak boleh sebab kalau ada orang dia kadang-kadang bila ada orang dia rasa takut dan sebagainya, kadang bila sebut Allahu Akbar, benda tu dia akan hilang, dia rasa takut tu. Itu juga sebenarnya adalah zikir. Itu adalah zikir untuk kita mengingatkan Allah SWT, kita mendekatkan diri dengan Allah Taala. Kita sedar bahawa tidak ada benda lah yang boleh mudaratkan aku kecuali Allah SWT yang maha besar. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kita masuk kepada, kami meriwayatkan, kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Kami meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud an rajulin an Syahri bin Haushab an Abi Umamah أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الآذان. Okay. Ini hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud daripada seorang lelaki. Dia kata daripada seorang lelaki, tidak diberitahu siapa. Daripada Syahr bin Haushab, daripada Abi Umamah, ataupun daripada beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal, dia sebut di dalam iqamah, dia Bilal akhadha fil imamah, maksudnya Bilal melaungkan iqamah. Bila mana Bilal melaungkan iqamah dan sampai kepada frasa qad qamatis salah, Nabi pun menyebut dan menjawab aqamahallah wa adamaha. Dan Nabi sebut semua lafaz iqamah seperti mana yang ada pada lafaz azan. Maksudnya sebut semua kecuali pada qad qamatis salah, Nabi menjawab aqamahallah wa adamaha. Kalau tengok takhrij hadis ini, lemah sangat. Hadis ini lemah sangat. Pada sanad dia ada yang rawin mubham, dia panggil. Rawi mubham maksudnya rawi yang tidak diketahui, yang ada keraguan pada rawi itu. Dan Syahr bin Haushab ni pun diperkatakan banyak tentang dia oleh para perawi hadis. Dan Muhammad bin Thabit juga dhaif. Jadi himpunan perawi-perawi yang dhaif di dalam hadis ini. Maka hadis ini aqamahallah wa adamaha itu sebenarnya adalah berdasarkan kepada riwayat yang tidak kuat sangat. Hadis ini hadis yang dhaif sangat. Maka kita kembali kepada hadis yang sahih. Maka bila Bilal menyebut qad qamatis salah, kita sebut sahaja qad qamatis salah. Ya, ada yang nak tanya ke? Okey. Okey, terima kasih. Okey, so faham maksudnya aqamahallah wa adamaha itu hadisnya tidak kuat, hadisnya dhaif sangat, disebabkan ada beberapa isu di kalangan para perawinya. Maka cumanya bila kita nak tegur orang, saya selalu pesan kita kena ada tarik dia pelan-pelan. Orang yang kita kenal, kita sembang benda dari dulu kan. Kita tegur elok-elok, minta maaf dulu. Ini yang saya belajar, boleh sebut macam ni. Kalau yang macam ni sebenarnya dah hadis yang dhaif. Jadi kalau dia tanya, habis tu nak jawab apa? Kadang-kadang ada orang ni dia marah sebab kita tegur amalan dia dari zaman Jepun tu. Kan, dari zaman dia lahir lagi dia dengar yang tu, tiba-tiba kita ajar dia benda yang betul, kita betulkan amalan dia, kadang-kadang dia marah. Kadang-kadang dia marah, dia kata habis tu kalau tak sebut macam ni nak sebut apa, dia kata. Jadi itu sebab pentingnya kita faham tentang dalil awal tadi, bahawa Nabi mengajar kita menyebut semua perkara yang disebut oleh para muazzin dan para Bilal di dalam azan, kecuali pada hayya ala salah, pada hayya ala falah kita sebut la haula wala quwata illa billah. Termasuk juga di dalam lafaz iqamah qad qamatis salah ini yang sahihnya adalah sebut macam mana
muazzin dan Bilal kata qad qamatis salah juga. Aqamahallah wa adamaha ini datang daripada dalil yang tidak kuat sangat, ada isu maka kita boleh tinggalkan. Tapi bagi orang-orang yang melakukannya, kita jangan turun ban, jangan turun tembak, tegur dengan secara berhikmah sebab perkara ni adalah perkara sunat. Kecuali lah perkara yang melibatkan perkara wajib, perkara yang haram dilakukan oleh para kawan-kawan kita dan para jemaah, itu yang kita agak kena lebih berhemah untuk menegur dengan tegas, tetapi elakkan daripada berlaku fitnah di kalangan umat Islam. InsyaAllah kita yang belajar, kita kena lebih berhati-hati, kita kena lebih berhikmah. Semoga Allah bagi kita hikmah tu. Hikmah ni kalau Allah bagi, siapa dalam Quran Allah kata apa, terjemahan saya tak ingat lafaz dia, utiya khairan kathira wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Sesiapa yang diberikan hikmah kepadanya, maka dia diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita dengar, kita minta, ya Allah bagilah aku hikmah, bagilah aku kebijaksanaan, bagilah aku wisdom untuk aku melakukan dakwah, aku melakukan teguran dan sebagainya, supaya kita dapat menjadi pendakwah. Sebab bila kita jadi pendakwah, kita berjaya menegur orang dan sebagainya, sebenarnya banyak pahala-pahala yang kita himpun dalam keadaan kita tak tahu. Sebenarnya kita harapkan banyak surprise pahala yang kita dapat di hari kiamat nanti, insya-Allah. Rumah yang sudah ditinggalkan berapa lama tanpa diduduki, apakah bila nak masuk rumah tersebut memberi azan dan salam di dalamnya? Okey. Sebelum ni kita dah sebut tentang Bismillah, kan kita dah sebut sebelum ni, kita nak masuk rumah yang ditinggalkan, yang tidak diduduki ataupun tinggal lama tak ada orang duduk, kan kita masuk, kita baca Bismillah dan kita bagi salam. Kita bagi salam. Boleh rujuk balik dekat awal kitab kita dapat. Ustaz ada kongsi sebelum ni. Awal kita tak apa. Puan Aisyah maksudnya dekat Aisyah awal. boleh tengok balik lah dalam rakaman tu. Awal Dekat kita Al-Azkar ada kita sebut, maksudnya nak masuk rumah kita bagi salam. Tidak ada, kita tak jumpa masa kita baca hadis-hadis itu ada azan. Memberi salam, sebelum itu ada yang kata Bismillah, ada yang kata Auzubillah, tapi azan tidak ada. Azan tidak ada kita jumpalah dalam riwayat-riwayat dalam awal kitab Al-Azkar ni hari itu, insya-Allah. Terima kasih. Sama ni. Ada yang nak tanya ke? Kalau azan tidak dijumpa dalam mana-mana tadi, tapi kalau kita lakukan, apakah tidak menyalahi? Tidak, dia tidaklah jadi masalah sebenarnya. Macam saya kata tadi kan, kenapa kita nak azan? Apa yang dalam kepala kita bila kita nak azan? Adakah kita azan sebab kita rasa Nabi buat ataupun tidak? Kalau kita rasa Nabi buat, Nabi tak buat, contohnya kan. Tapi kalau kita rasa macam, mungkin dalam ni kita takut gangguan, sebab kan kita dah baca hadis-hadis pun disebut tentang menghuni dan sebagainya kan. Maksudnya kemungkinan ada syaitan yang ada di mana-mana. Maka kalau kita faham bahawa kita azan itu untuk sebagai satu usaha untuk menghalau syaitan di dalam tu, berdasarkan hadis yang bila azan syaitan lari sampai terkentut-kentut berbunyi-bunyi itu, maka tak ada masalah, insya-Allah. Tidak ada masalah, insya-Allah. Terima kasih, minta maaf banyak-banyak insya-Allah kita boleh buat, insya-Allah. Tetapi syariat untuk kita masuk rumah yang lama itu salam dan macam yang kita dah belajar sebelum ni, insya-Allah. Sama-sama. Okey, poin ini kita boleh terus ke kita kena berhenti saya rasa kita dah boleh berhenti, Ustaz. Kita kena berhenti saya minta kita tunggu minggu depan pula, insya-Allah. Okey, jadi saya mohon maaf, saya harap saya dah dapat jawab kebanyakan soalan dalam chat box tu, insya-Allah. Maaf juga sebab saya ni mengajar memang lambat nak habis. Kita harap kita habis kitab ni, ataupun kalau kita tak habis pun Allah bagi kita maintain, amalkan apa yang kita dah belajar, sebab yang maintain itu, yang mulazamah, istiqamah, benda yang sikit itu adalah lebih baik daripada kita buat banyak tapi kita tinggal. Kita minta Allah bagi kita keberkatan, kita minta Allah bagi kelapangan kepada kita buat amalan yang Allah suka, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih semua. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.